Kai Hazel, terima kasih. Saya mulakan dengan sedikit pengenalan tentang RCI. Ia diperusikan oleh bekas Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Steve Shim, dianggotai bekas Peguam Negeri Sabah Tan Sri Herman J. Luping, bekas Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Kamaruzaman Ampong, bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk KY Mustafa dan Timbalan Kerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Datuk Henry Chim Poi Wu. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Saripudin Kasim bertindak sebagai Setiausaha Suruhanjaya. Sebelum kita pergi lebih lanjut sepintas lalu, kita lihat dahulu fokus siasatan Suruhanjaya ini seperti yang digariskan dalam terma rujukannya yang dibahagikan kepada 8 perkara. Pertama, untuk menyiasat jumlah pendatang asing di Sabah yang diberikan kad pengenalan biru atau kewarganegaraan, dan kedua, menyiasat sama ada pemberiannya adalah menurut peruntukan undang-undang atau sebaliknya. Ketiga, menyiasat sama ada pendatang asing di Sabah yang memegang kad pengenalan biru, resip pengenalan sementara atau kewarganegaraan secara tidak mengikut undang-undang telah pun didaftarkan dalam daftar pemilih. Dan yang keempat, untuk menyiasat sama ada pihak berkuasa yang berkenaan telah mengambil apa-apa tindakan atau membuat apa-apa penambahbaikan kepada prosedur amalan standard SOP-nya. Dan kemudian yang kelima, untuk menyiasat lebih lanjut mengenai SOP, kaedah dan peraturan berhubung pemberian kad pengenalan biru atau kewarganegaraan kepada pendatang asing di Sabah dengan mengambil kira standard dan norma antarabangsa dan mengesyorkan apa-apa pindaan atau perubahan memantapkannya. Dan yang keenam, menyiasat sebab-sebab peningkatan populasi di Sabah mengikut 4 kategori dan juga meneliti kesannya terhadap bilangan daftar pemilih. Ketujuh, menyiasat implikasi sosial ke atas masyarakat di Sabah. Dan yang akhir sekali, menentukan bilangan pendatang asing di Sabah yang telah diberi kad pengenalan biru atau kewarganegaraan dengan mengambil kira status mereka sebagai orang tidak bernegara. Sepanjang prosiding yang bermula pada 14 Januari 2013, istilah projek IC telah dibangkitkan secara konsisten oleh saksi-saksi yang dipanggil termasuk ahli politik, wartawan maupun orang awam. Projek IC ini dikatakan sebagai usaha untuk membenarkan kerajaan menjadikan pendatang tanpa izin sebagai rakyat Malaysia demi menjamin kuasa politik. Atau dalam erti kata lain, ia dikaitkan dengan akuan berkanun yang digunakan untuk mengeluarkan kad pengenalan Malaysia dan dokumen lain untuk keuntungan politik. Ramai yang curiga, benarkah ia wujud? Mengikut laporan ini, pada muka surat 346, telah dirumuskan terdapat beberapa kredibiliti dalam keterangan saksi-saksi. Namun ada juga penafian. Kesimpulan yang dibuat mengikut laporan ini juga terdapat kebarangkalian yang projek sedemikian adalah wujud. Berdasarkan keterangan saksi termasuk bekas pengarah Jabatan Pendaftaran Sabah Kerani, penolong pegawai pendaftaran dan ketua JPN daerah adalah jelas bahawa terdapat usaha rahsia yang melibatkan pegawai kanan JPN yang bertindak di bawah arahan pegawai atasan politik. Iaitu kegiatan haram yang berhubungan dengan pemprosesan dan pengeluaran dokumen pengenalan Malaysia kepada pendatang tanpa izin yang bersangkut paut dengan agenda politik. Namun laporan juga menyebut mereka yang dikaitkan iaitu ahli politik berprofil tinggi menafikan pelibatan mereka. Dan seterusnya kita tumpukan kepada bab 5 dalam buku laporan ini, iaitu show yang dikemukakan untuk penyelesaian semua isu yang diutarakan sebelum ini. RCI mengakui bilangan pendatang tanpa izin di Sabah semakin bertambah dan adalah mustahil untuk membasmi mereka dengan sekaligus. Apa yang boleh dilakukan hanya mengurangkan jumlahnya ke paras yang boleh dikawal. Dan dalam konteks ini, pihak berkuasa telah mengambil beberapa langkah efektif untuk mengawal bilangannya melalui usaha pemutihan, program pengampunan, penghantaran balik secara sukarela dan Ops Nyah 1 dan 2, kawalan sempadan yang ketat dan pindaan terhadap undang-undang imigresen. Trend kemasukan dan kewujudan pendatang asing secara umumnya terjadi secara semula jadi maupun tidak. Kerana ada pihak yang sengaja mengambil kesempatan atas golongan ini bagi faedah yang tertentu. Khususnya sektor buruh. Turut disebut ada majikan telah mendapat keuntungan daripada pengambilan pekerja secara haram dengan mengelak pembayaran perbelanjaan perubatan, cuti bergaji dan insurans kepada pekerja mereka. Jadi selagi wujud kebergantungan kepada pekerja haram dan pengambilan buruh asing, selagi itu masalah ini
akan berlarutan. Seterusnya kita lihat statistiknya ini. Dalam tempoh dari tahun 1996 hingga 2000, ketibaan orang Indonesia itu 457,850 orang, tetapi pelepasan pulangnya kurang separuh, iaitu 228,366 orang. Dan dalam tempoh yang sama direkodkan ketibaan orang Filipina itu 210,910 orang dan yang pulang tidak sampai 200,000. Agak ketara terdapat jurang yang besar antara jumlah ketibaan dan juga pelepasan pulang. Ini juga bermaksud rakyat daripada kedua-dua negara ini yang visa pelawat maupun pas sementara sudah tamat tempoh dan menetap melebihi tempoh yang sepatutnya secara haram. Berdasarkan laporan ini juga beberapa cadang mengenai bagaimana masalah yang berhubung dengan pendatang asing di Sabah dapat diselesaikan. Tumpuannya kepada 3 aspek utama. Yang pertama, tarik balik semua kad pengenalan yang dikeluarkan secara haram. Ditegaskan di sini, walaupun ada keperluan untuk kerajaan mengambil langkah-langkah berani, namun bagi tujuan yang praktikal, pendekatan bersifat kemanusiaan perlu diguna pakai. Ada 2 pilihan kepada usaha penarikan balik kad pengenalan yang diperoleh, sama ada secara haram ataupun melalui cara yang mencurigakan. Pilihan yang pertama yang disyorkan di sini, menghantar mereka balik ke negara asal atas perbelanjaan kerajaan Malaysia. Dan yang kedua, membenarkan mereka yang ingin tinggal di Malaysia untuk terus berbuat demikian, tetapi hanya sebagai penduduk tetap dengan syarat bahawa mereka akan ditempatkan semula di kampung-kampung baru di Sabah dan juga mungkin negeri-negeri lain. Mekanisme penarikan balik kad pengenalan diakui ada kekangan tertentu, iaitu bagaimana untuk mengesan dan mengenapasti pemegang kad pengenalan yang telah pun dimaksudkan itu. Dan cadangan yang kedua, ada yang mahu kad pengenalan Sabah dikeluarkan kepada penduduk Sabah yang asli. Namun pihak RCI berpendapat akan timbul kekhawatiran akan wujud pihak yang mengambil kesempatan ke atas sistem pemerolehan dokumen yang lemah. Usaha tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak menyelesaikan punca sebenar masalah pendatang tanpa izin dan kegiatan haram berkaitan. Pihak RCI percaya kawalan sempadan yang longgar perlu diatasi kerajaan persekutuan dan juga dengan kerjasama kerajaan negeri secara bersama dan juga berterusan. Dan cadangan yang terakhir, penubuhan urus setia tetap mengenai orang asing di Sabah. Ia akan diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri dengan pembantu utama iaitu Menteri Dalam Negeri dan juga Ketua Menteri Sabah. Kemudian disokong pula oleh satu jawatankuasa perurusan mengenai orang asing yang diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah dengan pegawai kanan daripada jabatan dan kementerian berkaitan. Jawatankuasa perurusan ini akan mempunyai tanggungjawab yang luas dalam semua perkara termasuk menangani kebimbangan mengenai penghijrahan ke dalam negeri Sabah, memantau data, melapor dan menyelia perkara yang berhubungan dengan perpindahan, penempatan semula dan juga perkara lain yang dilaksanakan. Jika konsep ini tidak diterima, maka dicadangkan penubuhan satu majlis perundingan mengenai pendatang asing yang diketuai profesional bebas yang mempunyai integriti dan tidak terlibat dalam politik, antaranya tokoh korporat, ahli akademik, wakil persatuan pengamal perundangan dan juga sebagainya. Dan majlis tersebut perlu diberikan kuasa yang luas untuk menjalankan penyelidikan dan kajian mengenai semua aspek yang berhubung pendatang asing di Sabah. Dan seperti respon daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, show tersebut disambut baik pihak kerajaan. Itu tadi perincian laporan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah RCI yang dibentangkan hari ini. Dan harapan kami anda dapat gambaran jelas mengenainya, dan bagi yang berminat untuk mendapatkan laporan ini, ia dijual dengan harga RM100 senaskah.